Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 4. Bertemu kita kembali untuk subjek Bahasa Melayu dengan tajuk Kita Lakukan Bersama-sama. Ayo kita tengok objektif untuk hari ini. Baik, objektif untuk hari ini ialah murid dapat membaca teks dengan nada dan intonasi yang betul dan murid dapat melengkapkan peta pokok berdasarkan teks. Jadi, mari kita lihat apa yang kita nak belajar pada hari ini kan. Okey, murid boleh buka buku teks, muka surat 8 dan 9. Okey, dekat buku teks kamu ni, kamu akan nampak teks iaitu teks rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma dan gerobok rezeki. Dekat sini kita boleh tengok ada 4 teks yang perlu kamu baca dan fahami untuk kamu jawab peta pokok di bawah itu, iaitu faedah amalan masyarakat prihatin. Jadi sebelum kamu pening kepala apa benda ni, okey, kita tengok kita lakukan bersama-sama tu apa yang kamu perlu baca. Okey, yang pertama sekali ialah murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajiv, Jitwen dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Jadi, cikgu telah bagi tugasan dekat murid-murid. Jadi, diorang ni mencari maklumat tentang masyarakat prihatin. Prihatin ni maksudnya dia mengambil berat dan lakukan sesuatu secara bersama-sama. Jadi dekat Malaysia ni terlalu banyak perkara yang dilakukan bersama-sama sebab Malaysia ni masyarakat dia sangatlah prihatin dan bekerja sama. Jadi ayo kita tengok satu persatu. Okey, kita tengok dulu rumah terbuka. Okey, rumah terbuka ni kamu memang biasa sangat pergi dan biasa sangat dengar dan biasa sangat tengok. Betul tak? Okey, sebab rumah terbuka ni masa Tahun Baru Cina, perayaan lah, Hari Raya Puasa, Hari Raya Haji, bila-bila sahaja orang akan buat rumah terbuka. Sebab apa? Sebab masa rumah terbuka ni lah kita dapat berkumpul beramai-ramai, lepas tu dapat berkenalan. Mungkin yang kawan ni bawa kawan seorang, okey, dapatlah berkenalan. Kemudian dapat mengeratkan silaturahim. Kita tengok gambar ni, makanan banyak. Lepas tu dapat bergambar dengan kawan-kawan, dapat jumpa kawan-kawan. Itu adalah satu perkara yang amatlah seronok. Tapi zaman sekarang ni adalah zaman COVID, virus COVID. Jadi kita tak dapatlah nak pergi rumah terbuka. Nak buat rumah terbuka pun tak boleh. Jadi kita kenalah rumah tertutup saja, duduk dekat rumah. Okey, kita pergi kepada teks yang kedua iaitu usung rumah. Cikgu rasa usung rumah ni mungkin ramai yang tak tahu. Sebab usung rumah ni kita jarang-jarang dengar ataupun ada yang pertama kali dengar. Benda ni usung rumah. Rumah dah tanam dah dalam tanah, dah simen dah, macam mana nak usung-usung. Ini adalah rumah tradisional, iaitu yang diamalkan oleh masyarakat tradisional. Okey, mungkin zaman dulu masyarakat tradisional ni selalunya akan usung rumah. Buat apa mereka usung rumah ni? Dulu rumah ni dia tak tanam dalam tanah. Ataupun kalau tanam pun tanam sikit je. Jadi rumah tu boleh dialih-alih. Macam sekarang ni kan rumah batu tak boleh lah. Rumah papan saja yang boleh alih. Kalau rumah batu nak alih, kot pengsan. Okey, jadi rumah papan ni diorang akan masuk dalam hutan. Kemudian dia akan cari buluh yang besar-besar tu. Okey, dia akan ada seorang ketua lah. Jadi ketua ni akan kumpulkan orang-orang dia cari buluh, lepas tu dia
ikat dekat bawah rumah tu. Sebab kalau nak pegang tiang tu, berat. Jadi dia ikat dekat bawah-bawah tiang-tiang rumah tu. Jadi dia ada banyak laluan lah, laluan buluh tu. Jadi ramai yang boleh pegang. Dia akan pegang dekat buluh tu, letak dekat bahu tu lah namanya usung. Usung tu maksudnya kamu letak dekat bahu kamu tu, kamu usung ramai-ramai. Jadi tujuan dia tu adalah untuk kamu boleh berpindah dari satu tempat ke satu tempat. Mungkin kamu dah bosan duduk sini, pergilah tempat lain. Tapi dia selalunya dia berpindah tu tak adalah jauh. Mungkin dalam radius 1 kilometer ke, ataupun mungkin 500 meter ke, dia tak jauh. Cuba bayangkan kalau kamu nak pindah dari Negeri Sembilan nak pergi ke Johor, tak dapat dah kan. Kamu boleh pindah dekat-dekat saja. Mungkin nak pindah tepi sungai ke, ataupun nak pindah dah bosan tepi sungai nak pergi ke tengah sawah pula ke, tak kisahlah. Itu adalah tradisi usung rumah. Dan bila dah selesai semua, dah usung rumah tu, sebab masyarakat semua membantu kan, jadi diorang semua tu, tuan rumah selalu akan sediakan makanan. Bila dah tolong, dia jamukanlah makanan. Makanlah sikit apa yang ada, kari pap ke apa ke, makanlah ramai-ramai sebelum balik. Sebab dah tolong tuan rumah. Berat tu rumah. Bayangkan rumah mainan tu pun berat kan. Ini kan pula rumah yang kamu duduk ni, dengan almari, dengan TV apa semua, tak tahulah dia orang keluarkan dulu ke ataupun angkat sekali ke kan. Kemudian ini adalah antara gambar dia, gambar yang betul. Nampak tak dia letak buluh tu, dia pasak dekat bawah tu, angkatlah ramai-ramai. Okey, kemudian teks ketiga, gunting rambut percuma. Ini pun antara perkara yang prihatin lah yang rakyat Malaysia buat. Sebab dia mengadakan gunting rambut secara percuma untuk golongan yang berpendapatan rendah. Mungkin ada yang kadang-kadang jarang-jarang gunting rambut sebab kekurangan sumber pendapatan. Tak ada duit, tak dapat nak pergi gunting rambut. Jadi dia perkhidmatan gunting rambut ni dia disediakan selalunya di kawasan kampung untuk menggunting rambut-rambut yang telah panjang, yang jarang ataupun mungkin tak ada kedai gunting kat situ kan. Jadi orang luar datang tolong gunting rambut secara percuma. Jadi kamu nampaklah segak sikit kan. Itu antara salah satu masyarakat prihatin yang berlaku. Mungkin kita pun jarang dengar perkara ni, tapi perkara ni berlaku di Malaysia. Dan seterusnya, teks yang keempat ialah gerobok rezeki. Yang ni pun mungkin kamu jarang dengar, tapi pernah viral dan biasa berlaku. Okey, gerobok rezeki ni adalah satu gerobok. Gerobok tu maksudnya almari lah. Almari ni dia selalu letakkan selalunya di hadapan kedai runcit ataupun di hadapan surau. Sebab dekat gerobok rezeki ni dia akan letak makanan-makanan mentah lah. Contohnya macam kicap ke, telur ke, beras ke, minyak masak ke, apa-apa lah, semua dia akan letak dekat situ. Dan ada keluarga yang berpendapatan rendah atau betul-betul memerlukan, barulah boleh ambil. Kamu tengok, ambil jika perlu. Tengok ejaan pun tak betul. Ambil pula, sepatutnya ambil. Ambil jika perlu. Mungkin ada keluarga yang mungkin dah lama tak beli beras, tak mampu nak beli beras kan. Jadi gerobok rezeki ni lah tempat kamu untuk ambil. Mungkin kamu sangat memerlukan. Jadi dia orang memang sediakan gerobok rezeki ni untuk orang-orang yang memerlukan. Jadi kamu tak perlu malu untuk ambil, tapi pastikan kamu betul-betul memerlukan. Kalau kamu banyak lagi stok beras, banyak lagi barang-barang dapur, bagilah yang lebih memerlukan. Sebab kan kalau tak ada barang-barang basah ni, tak dapatlah kamu nak masak, tak dapatlah nak makan. Nanti kelaparan pula kan. Jadi ini adalah inisiatif masyarakat Malaysia yang prihatin terhadap
masyarakat sekeliling. Bagus kan? Okey, jadi kamu kena tengok peta pokok yang berada dekat bawah tu. Ini adalah tugasan untuk kamu. Okey, peta pokok. Kenapa dia panggil peta pokok? Sebab bila kamu dah tulis jawapan-jawapan itu, dia akan jadi macam pokok. Dia macam pokok, dia turun ke bawah. Macam ni. Dia kamu tulis ke bawah. Okey, jadi apa yang kamu perlu buat ialah faedah amalan masyarakat prihatin. Macam yang kita telah tengok tadi, rumah terbuka, usung rumah, gunting rambut percuma dan gerobok rezeki. Jadi dekat situ kamu boleh tuliskan apa faedahnya. Mungkin dari rumah terbuka ni, okey, cikgu boleh bagi satu contoh lah untuk kamu. Okey, tugasan kamu. Okey, contohnya kejap lagi cikgu bagi. Kita tengok dulu tugasan. Okey, yang pertama ialah murid perlu menghantar voice note ataupun voice recorder ke dalam grup WhatsApp atau Telegram. Okey, kamu seperti biasa yang macam hari tu kita pernah buat, kamu rakam suara kamu, kamu baca salah satu teks. Sama ada rumah terbuka ke, ataupun gunting rambut percuma ke, gerobok rezeki ke, usung rumah ke, antara empat tu kamu baca sampai habis dan kamu hantar dekat grup kita. Okey, itu tugasan yang pertama. Tugasan yang kedua ialah kamu kena lengkapkan peta pokok yang cikgu bagi tadi. Sebagai contoh, ni barulah sampai ke contohnya. Okey, contohnya yang tadi faedah dia. Jadi cikgu bagi contoh satu, rumah terbuka. Okey, antara faedahnya ialah dapat berkenalan dan beramah mesra. Itu satu faedah. Mungkin kalau rumah terbuka ni kamu jumpa 2 faedah ataupun 3 faedah pun diterima dan boleh. Jadi kamu boleh buat sama ada 2 faedah ke 3 faedah ke, tak kisahlah berapa faedah yang kamu jumpa, kamu tuliskan. Contohnya usung rumah, kamu jumpa 1 je pun boleh. Jumpa 2 pun boleh. Gunting rambut percuma, berapa kamu jumpa pun boleh. Jadi kamu siapkan tugasan pertama dan kedua dan hantar dekat dalam grup Telegram atau WhatsApp. Jadi selamat menjawab. Peace yo. Bye bye.